Okey. So, ini tajuk yang kita nak belajar hari ini. Okay, kamu dah tahu dah tentang matrik songsang. Yang kamu tengok di pembelajaran lepas, nak mendarab dua matrik, satu matrik biasa dan satu matrik songsang, kamu akan dapat matrik identity. Okey, itu yang lepas. So, sekarang hari ini kita nak mencari matrik songsang. Okey, contohnya kita ada satu matrik A. Matrik A dia punya unsur adalah A, B, C, D. Okey, yang ni matrik biasa. Bila nak cari matrik songsang, kita tulis sebagai A negatif 1. Okey, cara dia adalah, dia dah bagi formula dekat sini. Kita buat formula tu 1 per AD. A tu maksudnya AD darabkan. Yang ni darab. Dia silang. Okay. So A darab B tolak yang B dengan C silangkan. Okay. B, C. Kemudian sebelah dia letak matrix. Okay. Tapi dalam ni, unsur yang dalam matrix ni kita terbalikkan A dengan D yang songsang dua ni, pair ni, AB terbalikkan. B dengan C tak perlu ubah, cuma kita tukar dia punya tanda. Contoh dekat sini B positif. Kalau dia positif, dia akan jadi negatif. Okay, C dekat sini positif. So, dia akan jadi negatif. Okay. So, kalau nombor negatif 4 misalnya, 4 akan jadi negatif 4. So, kalau negatif 4, dia akan jadi negatif 4 akan jadi 4 lah. Kita balikkan. Okay. Positif jadi negatif. Negatif jadi positif. Okay. Untuk B dan C. A dengan D ni tak perlu tukar tanda. Kita tukar tempat dia. Okay. So, inilah yang dalam petak kuning ni. Adalah formula untuk mencari matrik songsang. Okay, tapi ada syaratnya dengan keadaan AD tolak BC tidak sama dengan kosong. Ni yang bawah ni. Okay. So, yang ni. AD tolak BC tidak boleh sama dengan kosong. Kenapa tak boleh? Sebab kalau AD dengan AD tolak BC itu kosong, maksudnya dia akan jadi 1 per kosong. 1 per kosong, kalau kamu tekan calculator, dia akan jadi mat error. Okay, tak ada nilai. So, sebab tu bawah ni yang saya highlight kuning ni tak boleh kosong. Okay, yang bawah ni yang saya highlight kuning ni, nama dia adalah penentu. Ini, penentu matrix. Dia dipanggil penentu matrix. Penentu matrix adalah ini. Yang bawah ni saja, 1 tu bukan. Yang bawah ni. So, dia mesti tidak sama dengan kosong. Bila dia tidak sama dengan kosong, barulah kita katakan matrix songsang itu wujud. Adalah. Okay. Kalau dia sama dengan kosong, matrix itu tidak wujud. Matrix songsang itu tidak wujud. Okay. Ini first kali yang kamu kena tahu. Okay, sekarang kita pergi kat bawah ni. Contoh 23. Okay, dalam contoh ni sama dengan soalan nombor 1 bagi latih kendiri 2.2F. Okay, yang ni kamu take note lah. Nanti kamu buat nombor 1 ni. Macam ini. Macam contoh 23. Okay. So, saya terangkan contoh 23. Nanti kamu faham untuk buat nombor 1. Okay. Boleh setakat tu jelas tak? Ada masalah tak? Angkat tangan kalau okey. Alright. Sambung Okay. Sekarang soalan ni. Contoh 23. Bagi setiap matriks yang berikut, tentukan sama ada matriks songsang wujud. Okay. Jika wujud, hitung matriks songsang. Ingat balik,
nak check sama ada dia wujud atau tak, kita tengok penentu matrik. Penentu matrik ni kamu kena ingat lah. Bila soalan cakap wujud ke tidak, terus tahu okey ni tentang penentu matrik. So penentu matrik adalah ingatlah penentu matrik tu apa, macam mana tulis. So macam mana tulis dia, so kita nak check lah wujud ke tidak, so kita gunalah penentu matrik. Penentu matrik adalah A darab B tolak B darab C. Okay. So dalam A ni sekarang kamu tengok, nombor 1 adalah A. A, B, C, D. Okay. Kedudukan dia A, B, C, D. So A sekarang adalah nombor 1. Jadi kamu masukkan dekat A nombor 1. D kamu nombor 8. Ni darab, letak sebelah-sebelah. Okay. Tolak B. B 2. Darab dengan C. C 4. Okay. So darab lah. 1 darab 8, 8. Tolak dengan 8. 2 darab 4, 8 kan? So sama dengan kosong. Okay. Apa jadi kalau sama dengan kosong tadi? Apabila A, D tolak B, C sama dengan kosong, matrik songsang tidak wujud. Jadi kesimpulan kita adalah matrik, kita tak payah tulis panjang-panjang, kamu buat macam ni. Songsang, matrik songsang kan kita tulis A, negatif 1. Okay, ni songsang untuk A lah. Ni kan soalan dia bagi A. So songsang bagi A, tidak wujud. Macam tu. Kalau dia sama dengan kosong. Okay. So ni tak perlulah cari lagi. Selesailah soalan untuk A. Okay, sekarang kita tengok B. Sekarang yang sama, kita cek dulu dia punya penentu. Penentu A, D tolak B, C. So sekarang kita punya A, B, C, D ni kan. So A kita adalah 3, D kita adalah 4, tolak. Formula dengan salah. B 5, C 2. Okay. So 3 darab 4, 12, 5 darab 2, 10. 12 tolak 10, 2. Okay. 2 ini tidak sama dengan kosong. 2 kan lebih besar, memang tidak sama lah kan. So bila tidak sama dengan kosong, maksudnya matrik songsang untuk B. B negatif 1 matrik songsang kan. Maksudnya wujud. Okay, dia cakap jika wujud hitunglah matrik songsang tu. So macam mana nak hitung? Gunakan formula. Okay, masih lagi dekat soalan B ni ya. So formula B negatif 1 adalah cara untuk cari 1 per AD tolak BC kurungan. Dalam ni apa tadi? Kita balikkan D dengan A. B dengan C kita tukar dia punya tanda. Okey. So masukkanlah nilai 3, 5, 2, 4 ni. Ikut A, B, C, D. So sekarang kita punya 1 per ni kan dah kira tadi kan. Ni dapat 2 kan. So maksudnya 1 per 2. A, B, B, C ni dah kira tadi. So D kamu sekarang D kita 4. So 4 dekat atas ni. Pindahkan tempat dia ni. Pindahkan 4 dengan 3. 5 dengan 2 tak perlu pindah, tukar dia punya tanda. 5 dia positif, ini jadi negatif. 2 jadi negatif 2. Contoh. Okay. Dan selesaikan. Tulis ni ya. So darabkanlah. Darabkan 1/2 dengan nilai unsur-unsur dalam matrix ni. Okay. So 1/2 darab 4 dulu. 1/2 darab 4 tekan kalkulator. Dapat 2. 1/2 darab negatif 5 jadi negatif 5/2. Negatif 2 darab 1/2 jadi negatif 1. 3/2. Okay, tutup kurungan. So ni adalah jawapan akhir. Okay. So check dulu sama tak dengan kosong. Okey, dapat 2. 2 tidak sama dengan kosong. Jadi matrik songsang itu wujud. Bila wujud, carilah. Okey, cara untuk cari formula. Okey, formula ni kalau tak ingat, kamu tengok baliklah buku teks dekat kotak warna kuning. Okey.
Alright, tu cara untuk soalan nombor 1. Nombor 1 ni ya. Ratih sendiri 2.2F nombor 1. Okey. Sekarang kita pergi contoh 24. Contoh 24 ni untuk bantu kamu jawab soalan nombor 2. Tapi macam tadi juga, dia mudah saja. Macam kita cari B tadi. Okey. So sekarang dia bagi matriks ni. Hitung matriks sosa ni, tak perlu check wujud ke tak wujud. Memang dah wujud lah sebab dia terus suruh kamu hitung matriks sosa. Okay, so ingat formula. Formula nak tulis mestilah C negatif 1 sebab sekarang kita mencari matriks sosa. Okey. So 1 per, okay, so tengok baliklah ni A, B, C, D. Okey. So ingat formula AD. AD darab tolak BC darab. Okey. Sebelah ni letak apa? Ingat balik, terbalikkan D dengan A. So negatif 2 sini, D kat bawah tapi dia naik atas, 2 dekat sini. So B dengan C ni tukar tanda. So sekarang tengok negatif 6 ni, dia akan jadi positif. 1 akan jadi negatif 1. Okay, yang ni kena buat latihan banyak-banyak, nanti kamu biasalah, tak susah pun untuk ingat ni. Okay. So tekan kalkulator, hitungkan benda ni. Hitung, tekan kalkulator masing-masing. 2 darab negatif 2 tolak negatif 6 letak dalam kurungan darab dengan 1. So kita akan dapat 2 kan. So 1 per 2. Okay, bukan 2 tau. 1 per 2. Jangan salah pilih. Okay, salin balik yang ni tadi. Salin balik. Okay, ini step yang kedua. Yang seterusnya barulah kamu darabkan dia. Okay, so darablah. Tekan kalkulator 1 per 1. 1 per 2 darab negatif 2. Maksudnya negatif 1. 3. Kenapa 3? 6 ni dengan 1 per 2. 1 per 2 darab 6. Okay, ini kamu ingat kan? Tunjuklah. Ni kita ambil ni, darab dengan ni. Dapat negatif 1. Kemudian negatif 1 per 2 darab 6. Dapat 3. 1 per 2 darab negatif 1. Kita akan dapat berapa? Negatif 1 per 2. Kemudian yang ni. Ini darab ini. Okay. Jadi jawapan negatif 1 per 2. Kemudian dapat 1. Ini jawapan akhir. Okay, ini adalah bila dia minta hitung matriks kosong. Tak perlu check lagi dia wujud letak, terus kira. Guna formula. Okay, cara tulis tu jangan salah ni. Label negatif 1, hasil darab semua ni. Okay. Okay, ini adalah cara untuk kamu jawab soalan nombor 2. Okay, sama je soalannya. Kemudian kita tengok bentuk soalan ni pula. Untuk contoh 25. Formula tu dah kena ingat dalam otak kamu lah. Okay, 1 per semua tu kena ingat dah. Okay, sekarang kita tengok kalau diberi macam ni. Contoh 25, diberi matriks D ini, hitung nilai M. A dan B, ada dua soalan pecahan kat sini. A, matriks D tidak, jika matriks D tidak mempunyai matriks konstan. So untuk A, tidak mempunyai matriks konstan, maksudnya adalah penentu dia sama dengan kosong. Penentu dia adalah AB tolak BC. Bila dia cakap tidak mempunyai matriks konstan. So tidak mempunyai matriks konstan maksudnya dia sama dengan kosong. Penentu. Okey. Penentu yang dekat sini tadi. Kamu ingat lagi. Ini mana-mana. Yang ni. Okey. So, tidak wujud. Matriks konstan tidak wujud. Maksudnya AB tolak BC sama dengan kosong. Okay. So, soalan ni dia sebut tidak ada. Matriks konstan tidak mempunyai. Tidak wujud lah. So maksudnya AB tolak BC. Okay, kenapa kita nak guna ni? Sebab dalam D ni kan ada A, B, C, D. Ni A, ni B, ni C, ni D kan. So gunakan maklumat dalam ni. Kita samakan dengan kosong. So A sekarang adalah M. D adalah negatif 2 tolak B negatif 6. C 1. Maklumat yang dalam matrik kamu tu kamu samakan dengan kosong. Kenapa sama dengan kosong?
Sebab soalan tersebut tidak mempunyai matriks songsang. Okay, so yang ni kamu pemudahkan macam biasa. Darab darab. Jadi akan jadi negatif 2M. Yang ni pun darab jadi negatif 6. Okay, so selesaikan dekat sini. Negatif dengan tolak akan jadi tambah. Okay. So pindahkan 6 ke sebelah. So kita akan ada M adalah negatif 6 bahagi negatif 2. Jadi M adalah 3. So dapatlah jawab soalan tu. Kan dia minta cari nilai M. Okay. So trik dia bila dia sebut tidak mempunyai matriks kosong, tulis sama dengan kosong. Apa yang nak samakan dengan kosong? Penentu matriks. Okay, itu untuk soalan A. Soalan A ni sama macam latih sendiri 2.2F untuk soalan ni 3A. Sama cara dia, kaedah yang sama. Okey. So, sekarang untuk B ni sama juga macam soalan B dekat contoh ni. Okey, saya tunjukkan kat sini. Soalan B. Dia sebut, dia tak cakap ayat macam ni, dia bagi tahu D negatif 1. Kamu dah tahu dah D negatif 1 adalah matriks songsang. Yang ni D, yang ni D negatif 1. Okay. Bila dia bagi macam ni, maksudnya B, kita darabkan D darab dengan D negatif 1, kita akan dapat matriks identity. Okay. Ini kena tahulah, ni dah belajar itu identity. Satu matrik darab dengan dia punya songsang, kamu akan dapat identity. So dalam soalan ni, kita dah ada D lah. D kita adalah M negatif 6, 1, negatif 2. Dah ada dah kan? So lepas tu D negatif 1 pun dah ada. Diberi. Ni negatif 1, 3, negatif 1/2, 1. Ni dah ada, ni dah ada. Identity tak ada. Tapi semua orang tahu macam mana nak tulis matrix identity. Macam mana? Dia punya diagonal 1, 1. Dia punya unsur yang lain adalah 0, 0. Ini adalah matrix identity. Okay. So, cara dia, kamu darabkan D dengan songsang dia ni, darabkan, kamu samakan dengan unsur dalam matrix identity. Okay. So macam ni darab ni, ingat lagi tak? M, kamu darab dengan negatif 1, kamu tambahkan dengan negatif 6 darab dengan negatif 1/2. Okay, betul tak? Ingat lagi kan? Macam mana darab matriks? Ni darab dengan ni. Tambah dengan ni darab dengan ni. Sama dengan apa? Sama dengan kat belakang ni. Yang pertama. Okay? So, kamu selesaikan guna trik tu. Namanya 1. So, selesaikan negatif. M, ni darab tambah. Darabkan yang ni sama dengan 1. Negatif 6 darab dengan negatif 1 itu adalah 3. So, negatif M sama dengan 1 tolak 3. Negatif M sama dengan negatif 2. M sama dengan 2. Contoh. Okay. So, yang ni kita gunakan penentu. Yang ni kita gunakan matrix identity. Okay. So, kaedah yang sama buat untuk B. Okay. Trik yang sama. Step yang sama. Okay, last one. Okay, last one. Contoh 26. Contoh 26 ni saya tunjuk untuk bantu kamu jawab soalan nombor 4. Latih sendiri 2.2F. Okay. Cara nak jawab dia. Baca soalan. Diberi matrik. Lepas tu sebelah dia A. Maksudnya dia darabkan. Matrix ni darab dengan A.
akan dapat matrix identity. Ini kamu dah kenal dah. Ini adalah matrix identity dan matrix A berperingkat 2 dan 2. Itu matrix A. Okay. So, bila dia bagi macam ni, kamu dah tahu dan kena tahu. Maksudnya adalah yang ni adalah A yang bukan songsang. Okay. Yang sebelah ni matrix songsang. Kenapa? Sebab kamu dah tahu satu matrik darab dengan suatu matrik songsang, kita akan dapat identity matrik. Okay. So yang ni dia bagi suatu matrik darab dengan suatu matrik dapat identity. So maksudnya yang A yang dia tak bagi ni adalah songsang. Okay. So yang depan ni bukan songsang. Jadi macam mana nak cari A? So gunakan 1, 2, 3, 8 ni untuk mencari A. So A adalah matrik songsang bagi 1, 2, 3, 8. Okay. So gunakan 1, 2, 3, 8 tu untuk mencari nilai A. So A adalah 1 per. So dalam matrik ni kita ada A, B, C, D. Okay. So selesaikanlah. A adalah 1 darab dengan 8. Tolak B dengan C darabkan. Okay. Sebelah ni ingat balik, kita terbalikkan A dengan D. B dengan C ubah tanda. So akan jadi 1 per 8 tolak 6, 2. 8, negatif 2, negatif 3, 1. Okay. Kemudian darabkan mereka ni. Jadi 4, negatif 1, negatif 3 per 2, 1 per 2. Kita dapatlah A. Fix dia adalah bila dia bagi dua matrik sebelah-sebelah ni darab, yang sebelah ni pula adalah identity. Jadi kamu dah tahu dia adalah satu matrik biasa, satu matrik songsang. Sebab hasil darab dia dapat identity. Okay. So A yang ni adalah songsang. Jadi kita cari songsang kepada matrik yang dia bagi ni. Cari songsang kepada matrik ni. Okay. So guna formula. Masukkan nilai A, B, C, D guna nombor dalam matrik ni. Unsur-unsur dalam matrik ni. Okay. So dapatlah jawapan. So sama, kaedah yang sama kamu cuba jawab untuk nombor 4 latih sendiri 2.2F. Okay. So yang tu yang kamu belajar hari ni. Okay, ada soalan tak? Siapa ada soalan? Atau kamu cuba dulu, cuba buat latihan. Lepas tu ada masalah, kita bincang dekat Telegram. Okay, cuba buat dulu. Lepas tu kalau salah, saya betulkan. Kalau ada masalah tak faham, kita bincang dekat Telegram lah. Okay. So sekarang saya nak minta ni, tolong buka kamera sekejap. Kena buktikan kamu hadir dengan buka kamera. Saya ambil gambar sekejap. Jelas lah. Tolong sekejap. Sekolah yang minta ni, tolong ya. Saya tiada kamera juga. Lepas tu, saya nak ambil gambar kehadiran. Ada webcam juga. Okay, Fred, buka kamera sekejap. Sekejap je. Okay, thank you Alicia. Alright, lagi. Okay, tak apa. Adrian, okay. Jasper, mana Jasper? Tak ada webcam juga. Natalie, Emilia. Nampak sebelah muka pun tak apa. Kalau belum mandi. Sarah, ada Sarah? Sarah? Hai Sarah, Sarah dengar tak?
Sarah, Jasper. Okay lah. Alright, nanti saya masukkan bukti ni. Mana Natalie? Okay. Okay, thank you. Nanti saya letak dekat YouTube juga. Alright, jangan lupa hantar tugasan. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu.